Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin dan ini satu sesi Q&A pertama kali, julung-julung kali dibuat dalam channel ni, insyaAllah. Dan bersama dengan saya sebenarnya ada seorang live audience, kalau nak ikutkan, saudara ataupun Huzail, insyaAllah. Dan hari ni sebenarnya kita ada beberapa soalan yang saya bawa daripada awal tahun dulu. Saya pernah dijemput dalam satu program LKD, latihan kadir Ru'at, di mana audiennya adalah lepasan SPM, para pelajar yang dah pernah ikut surah buat satu tempoh di sekolah. Dan program tu adalah preparation dan persiapan untuk ke alam IPT, insyaAllah. Dan to put in context, sebenarnya masa saya dijemput tu saya menyampai dalam 2 hari. Hari yang pertama tu tajuk-tajuk main big picture, main setting ke arah usrah tu sendiri, kenapa pentingnya usrah. Dan hari kedua tu targetnya ialah untuk cerita sejarah usrah dan sebagainya. Dan dah habis hari pertama tu saya minta mereka untuk bertanyakan soalan-soalan, apa yang tak jelas, apa yang mereka tertanya dan sebagainya. Dan soalan-soalan yang saya kumpulkan untuk sesi hari ini adalah daripada soalan-soalan mereka lah. Sebahagian daripada soalan-soalan mereka yang terkait dengan topik hari ini. Dan topik hari ini insyaAllah berkaitan dengan usrah. Berkaitan dengan usrah. Sebenarnya soalan mereka macam-macam lah, daripada dakwah kepada kerjaya, kepada macam mana nak menangani syaitan dan sebagainya, macam-macam. Tapi hari ini few select 2, 3 ataupun 3, 4 soalan yang diambil berkaitan dengan usrah, insyaAllah. So apa yang saya plan untuk buat hari ini ialah mungkin untuk kongsikan apakah soalannya, kemudian respon saya secara peribadi berkenaan soalan tersebut. Dan mungkin kita juga akan minta pandangan Huzail yang berada di atas talian juga bersama kita hari ini, insyaAllah, untuk berkongsi pandangan ataupun soalan lanjutan ataupun komentar, insyaAllah. Okay, tanpa membuang masa, insyaAllah. So ada 4 soalan kat sini. Mungkin saya bacakan semua soalan dulu, just untuk dapat konteks bagi yang mungkin hanya berminat dengan soalan-soalan tertentu. So boleh carilah kat mana dalam video ni, insyaAllah. So satu soalan, soalannya berkaitan, ataupun saya baca soalannya, macam mana nak komit dengan usrah. Komit tu dah jadi bahasa Melayu lah kot. Kita pun dah sebut macam tu kan, apa komit ni apa faham kau macam mana nak komit dengan usrah. Kemudian ada satu soalan yang berbeza tapi rasanya berkait, ialah macam mana nak balance antara usrah tu sendiri dengan tuntutan belajar ataupun kerjaya nanti later in life kan, dan family dan sebagainya. Ketiga, ada soalan yang berkaitan dengan berkesan ke usrah ni sebenarnya kan? Dan soalan asalnya lebih provokatif lah kot. Tengok pakcik-pakcik dulu yang ikut usrah jadi ke sebenarnya. Tapi saya reword soalan tu, berkesan ke usrah tu. Dan yang keempat adalah macam mana usrah ni membentuk jundi. So soalan ni sebenarnya dah contextualized kepada penyampaian saya pada hari pertama dalam LKD tu, sebab dikaitkan antara usrah dengan objektifnya ialah untuk membentuk jundi. So bagi yang kalau ada audience yang tertanya apa benda pula tu kan, so mungkin boleh tanya di ruang komen lah, untuk saya halakan kepada mungkin penyampaian yang menceritakan konsep-konsep yang lebih asas, macam mana, apa kaitan dan apa objektif usrah dalam konteks yang digambarkan ataupun disusun oleh Imam Hasan al-Banna lah sebenarnya. That's the context of discussion lah. Kan. So dah tersebut macam tu, saya rasa agak interesting. Kita di Malaysia, ini pun satu assumption lah, saya tak tahu yang tengok ni dari Indonesia ke Malaysia ke Brunei ke, tapi dalam konteks Malaysia dia agak unik, di mana usrah tu jadi mainstream. Dan term usrah tu digunakan untuk macam-macam jenis majlis ilmu, majlis tazkirah dan sebagainya. So perbincangan yang kita bawa ni ditanya oleh orang adik-adik yang dah ikut usrah dalam Sempos lebih daripada setahun saya rasa. So dia dah dalam konteks usrah yang agak terarah ke situ. So wallahualam. So saya pergi kepada soalan yang pertama untuk saya respon. Macam mana nak komit dengan usrah? Soalan ni saya andaikan yang si penanya ni merasakan satu cabaran untuk komit dengan usrah tu lah. So macam mana nak komit tu kan? Sama ada based on pengalaman lalu di sekolah ataupun yang terbayang di IPT nanti dengan cabarannya. Now secara konsep ni, saya punya personal persepsi dan juga from personal experience. Secara konsepnya, kita hanya mampu untuk komit dengan sesuatu benda
Pertama, prerequisite yang pertama yang paling penting ialah kita nak commit. Kalau kita tak nak in the first place, macam mana dia jadi tiba-tiba kita commit kan? Susah nak bayangkan lah, dia quite irony kat situ. Satu, kita nak commit, kita willing dan want, desire to commit, tu satu pertama lah. Tapi this alone memang tak cukup. So dia datang yang kedua tu ialah ability to commit lah kan. So contohnya, ada orang yang memang dia bercita-cita nak commit the whole 10 km of marathon. Kalau kita ambil marathon lah. Sekarang ni rasanya ramai orang yang dah makin kita menceburi ke gaya hidup yang sihat dan banyak involve dengan marathon dan sebagainya. Saya tengok member-member now, kalau orang yang desire tu, okay, dia join. Saya pun tak sure sebenarnya jarak 2 km, 10 km, 20 km yang mana yang panggil marathon ke apa. Saya, orang luar ni dia panggil marathon semua benda kan. But anyway, kalau just ada desire tu, contoh saya lah, ada desire tu dan saya masuk yang 10 km tu, saya rasa kalau saya masuk hari ni memang tak habis lah 10 km tu kan. Sebab ability tu tak ada. Kita tak pernah training, jogging pun berapa tahun lepas contohnya kan. So dia tak mampu. So dekat situ ada dua komponen lah, desire to commit dan ability to commit. Dan in detail, sebab ni secara konsep dahulu. In operation nanti mungkin saya akan sentuh lebih masa dalam soalan yang kedua lah, pasal relate dengan kerja, relate dengan study dan sebagainya. Cumanya fundamentally nak dan desire bahasa Melayu apa tahap keinginan yang kuat lah kot, dan juga kemampuan. So dekat situ yang kehendak tu dia berdasarkan beberapa benda. Satu ialah kita faham benda tu untuk apa, baik ke untuk kita dan sebagainya. Dan kalau kita nak mencapai apa yang objektifnya di hujung, insya-Allah kemahuan tu akan ada. Dan lagi kita faham, lagi kita passionate terhadap objektif tu, keinginan kita akan makin kuat kan. So ini satu proses yang panjang lah sebenarnya. Contohnya, nak jadi seorang Muslim dan able untuk hidup sebagai seorang Muslim, itu memerlukan dua benda yang sama kan. Itu dua komponen yang sama untuk kita fulfill, commit sebagai seorang Muslim hingga akhir hayat. So nak jadi seorang Muslim tu dia datang daripada kita beriman Allah tu ada, Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian, adanya syurga neraka, dan kita memang nak sungguh-sungguh masuk syurga. So itu semua cerita tentang benda yang kita patut faham dan rasa untuk menyebabkan kita memang nak sedaya upaya, by hook by crook nak masuk syurga juga. So datang desire untuk commit dengan hidup sebagai seorang Muslim. Then datang kemampuan tu, and of course kemampuan tu contohnya apa mengelak daripada dosa, melaksanakan segala kewajipan dan sebagainya. Dia datang dengan ilmu, dia datang dengan environment yang membantu dan sebagainya. So sebab tu kalau kita ambil contoh lah, ada orang nak berubah, dia insaf, niat tu ada dah, dia memang nak insaf. Tapi kalau dia tak keluar daripada circumstances dia, surrounding dia yang amat-amat tak membantu, biasanya orang baca contoh, tak tahu orang mana. Saya selalu ambil contoh sebab orang yang tahu ialah artis yang nak hijrah. Sebab orang lain nak hijrah, orang tak kenal pun orang tak ambil tahu. Kalau artis ni orang ambil tahu lah sikit kan. So mungkin sebab tu. Tapi satu cabaran ialah kalau kita perasan, kenapa ada artis yang dia nak berhijrah, dan biasanya balik-balik perempuan lah. Sebab sama dia berhijrah ataupun kembali balik tu nampak sebab hijab contohnya kan. Kalau yang lelaki tu dia berubah balik pun orang tak perasan, sebab dia tak ada clear appearance difference. Janggut simpan janggut lah cukur balik menarik tu, ataupun pakai jubah ke apa kan. Tapi yelah, dia bukan clear indicator of hilangnya perubahan. Contohnya ada yang dah berhijab, lepas tu kemudian hijabnya ditanggalkan balik. So biasanya orang akan kritik. Dekat situ, sebelum kita kritik, rasanya kita kena faham kadang-kadang dia niat tu ada, tapi aspek yang kedua ni agak cabar bagi orang yang memang kenalan dia semua dalam dunia itu. Dan dunia itu mungkin agak sukar untuk supportive. Kecuali yang kita mungkin tahu ada satu grup yang dia beramai-ramai tu, grup yang artis atau berartis yang beramai-ramai dalam Usrah Nurani ke apa, saya pun tak ingat apa nama dia. So as a collective dia lebih strong. So contoh itu perbincangan yang lebih lanjut tentang apa yang diperlukan untuk able to commit tu kan. So sama juga dengan Usrah ni, untuk apa sebenarnya. So kalau kita tak faham pun kenapa diperlukan, penting ke dan sebagainya, desire tu takkan ada in the first place. Kalau dah ada desire pun,
dalam circumstances surrounding yang tertentu, dalam keadaan yang tertentu, termasuk kalau pada macam mana, termasuk pemilihan pasangan hidup yang akan menyebabkan sama ada menjadi lebih mudah ataupun lebih sukar, lebih mencabar, pemilihan kerjaya, jenis kerjaya, tempat kerjaya dan sebagainya. Semua itu faktor-faktor yang memberikan cabaran dan bantuan yang berbeza. Wallahualam. Itu secara umum konsep dulu lah, sebab saya rasa dari segi operasinya saya akan sentuh dengan lebih detail untuk relate dengan student dan juga orang yang berkerjaya dalam soalan yang seterusnya. So sebelum pergi ke soalan seterusnya, mungkin saya jemput Huzail lah kot. Sekiranya ada berdasarkan soalan tu sendiri, kot pernah tanya soalan yang sama ataupun masih tertanya soalan sama, ataupun ada pandangan yang saya tak mention terhadap benda juga kritikal untuk diambil berat dalam konteks macam mana nak commit tu. So saya serahkan insyaAllah sekiranya ada sebarang soalan tambahan, komentar apa-apa yang berkaitan dengan soalan yang pertama tadi lah, insyaAllah. Tak ada dah tu, cuma nak clearkan point yang nombor 2 tu. Kemampuan ataupun ability tu maksudnya kena fokus on dua aspek lah. Pertamanya internal, which is diri sendiri punya capacity, dan yang keduanya external lah, which is surrounding kita, family dan sebagainya kan. Okay, tu dari segi konsep kan. Kalau contoh soalan-soalan yang bersifat macam ni, kalau family tak support dan sebagainya, tu soalan-soalan operasi Tapi boleh juga kalau nak terus transition ke situ, tak ada masalah. Boleh. Contoh macam kalau surrounding yang bersifat tak ada blood ties kan, macam contoh kawan-kawan ataupun kawan-kawan lah, contoh kita boleh je nak tinggalkan kawan-kawan dan cari kawan-kawan yang lain kan yang membantu. Tapi let's say family sendiri, benda yang support system utama, macam mana nak deal kalau family yang menyukarkan untuk kita converse tu? Soalan ingatkan nak bagi pandangan. Soalan menarik. Okey. Okey, satu benda yang menarik dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana kita able to commit dengan something. Disebut oleh saudara Huzail tadi, ada yang internal, ada yang external. Dan soalan ni berkaitan dengan external lah kot kan. Maksudnya external tu faktor yang real, yang effect kita. So faktor external tu secara mudahnya kadang-kadang kita kata kita pilih lah environment yang baik. Tapi seperti yang disebut tadi, ada yang boleh kita pilih. Contohnya pilih kawan. Janganlah pergi pilih kawan yang menyusahkan kita untuk jadi hamba Allah yang baik, contohnya kan. Itu contoh. Tetapi dari segi family, basically kita tak, itu bukan pilihan kita kan. Ni bukan family kita bina family baru, tapi ini family keluarga sedia ada lah kan. Dalam konteks tu, pada pandangan saya, faktor ni semua dia semuanya contribute towards the final outcome. Okay, termasuk kerjaya, termasuk ada juga yang ada juga yang macam kalau kita nak kata even outside of our control. Contohnya Allah uji kita dengan anak yang ada masalah kesihatan dan sebagainya. Kadang-kadang itu contoh yang juga out of control, walaupun dia bukan family yang asal dan sebagainya. So ada benda-benda begitu dan juga sebenarnya kalau kita nak to be fair juga, setengah orang dia tak kata, contohnya kerjaya, it is kita boleh kata dalam memilih bila orang baru grad, sebab biasanya saya punya konteks perbincangan ialah student baru grad, so dia macam boleh nak memilih. Tapi orang yang dah bekerja dan ada kontrak pula dan sebagainya, contohnya kadang-kadang pada dia bukanlah terlalu open option tu. Contohnya dia dapat bos yang memang menyusahkan, dan dia dalam circumstances yang tak begitu banyak option untuk, bukan mudah-mudah kata okay, kalau bos macam ni saya berhenti lah kan. Contoh begitu lah, to be fair to semua orang. Now dalam konsep secara konsep dulu, secara teori, rasanya ada orang yang akan katakan bahawa internal tu lagi penting, dan memang pun internal lagi penting. Dan kalau internal tu cukup kuat, dia boleh handle all the external challenges. Secara konsep dulu. Dan kat situ juga macam kita cakap, sebab kalau sebenarnya part internal yang berkaitan dengan, sebab kata kita cakap tu passion dan intention,
kemahuan tu, dan juga ability. So kalau nak pisahkan, sebab macam internal passion tu is the factor number one. Tapi macam contohnya kesabaran untuk jalan yang panjang ataupun cabaran itu dia internal, tapi aspek nombor dua. Kadang-kadang desire dia dah ada, tapi dia memang macam mana sebab ada benda yang macam dia boleh clip. Contoh macam mana setengah orang kata benda ni eksternal, macam dia tak langam sangat dengan seorang member ni. Tapi kadang-kadang isu tu sama ada isu dia atau isu kita yang tak boleh nak manage kesabaran tu. So dia ada macam dia beberapa elemen lah. Now personally saya rasa kalau aspek yang pertama, which is passion dan desire tu tinggi, the likelihood of boleh manage cabaran-cabaran external especially, the likelihood tend to be higher lah, kemampuan tu. Contoh macam mana kalau kita ambil contoh sahabat of course ni bukan pasal usrah lah, dia akan pasal Islam tu sendiri kan. Kalau contoh sahabat dalam Islam ni benda yang mencabar bagi orang yang diuji dengan benda ni. Dalam Islam, even parent kita penentang agama, tetapi masih birrul walidain dan sebagainya itu masih tertakluk selagi mana dia tak menyuruh kita untuk maksiat, syirik dan sebagainya kan. Contohnya contoh yang agak klasik biasa orang ambil macam Mus'ab bin Umair, di mana mak dia sampai ugut dan sebagainya kan. Nah, benda ni bila kita baca kadang-kadang kita tak nampak benda tu susah. Tapi dia susah dalaman kita sebab kita tahu arahannya untuk still deal dengan baik. Itu amat menguji kesabaran. Sebab perangai dia tu eksternal, tapi rasa pada pandangan peribadi saya, dia punya cabaran tu bukan orang tu, tapi cabaran kita tahu apa yang kita perlu buat based on Islam tu sendiri. Tapi untuk actually buat dia tu menyebabkan kita kena telan ego, sabar, tahap bukan cancelan dan sebagainya kan. So itu kemampuan dalaman yang perlu ada lah. Okay. Dan kita boleh relate bahawa kenapa dia menyanggupkan diri juga, sebab desire untuk jadi Muslim tu, aku akan comply dengan prinsip Islam ni regardless of the challenge. Macam tu lah kalau nak relate macam tu kan. Now so yang benda tu macam mana nak manage the challenge. Yep. Oh, sorry. Tapi kalau contoh sirah tu, dia lebih kepada hak dan batil kan, benda-benda yang jelas antara kafir dan Islam. Tapi kalau usrah dan keluarga, dia macam dua-dua di bawah takluk agama. Okay. Macam mana nak justify, macam kalau Dr. Steve, macam mana nak justify yang usrah ni sebenarnya lagi penting at the first place daripada kita nak ikut bukanlah nak ikut keluarga, maksudnya penting sampai kita kena usaha juga macam mana pun nak deal dengan external factor ni. Oh, interesting. Itu tak pilih. Okay, ini dia dah masuk konteks kita bincang sebelum maksudnya. What exactly is the contradiction tu lah. What is exactly is pertembungan tu. Sebab ada pertembungan yang sebab kita bercakap tanpa spesifik contoh kan. Sebab ada pertembungan, contohnya bila kita cakap usrah tu nak something, family nak something, ada pertembungan yang sebenarnya amat manageable in the sense of scheduling contohnya. Yang theoretically manageable lah. Theoretically okay, susun tak kacau satu. Ada yang mungkin fundamentally if you prioritize one, the others will be on the losing side lah in a way. Maksudnya kalau kita pilih ni, dia akan terkorban. Tak tahu nak bagi contoh apa kan. Pilih kerja tak? Pergi kerja apa? Pilih nak kerja apa. Okay. Kalau yang berlaku pertemuan kat situ is more kepada family suruh pilih kerja tertentu ke? Contohnya. Okay, kalau lah kita ambil contoh tu. So yang usrah pula maknanya apa? Kerja tu menyusahkan Memerlukan kita kerja di tempat lain. Oh, okay. Maknanya ni in term of memang all dah sampai kepada. So contohnya biasanya jarang berlaku kat
ramai orang lah. Oh. So macam yang sampai dah ada dictate, that kind of dictate. Oh, okay. So tak valid lah. Dia valid bagi orang yang melalui ni lah. Tapi sebab just nak specify contoh tu, sebab bila kita jawab certain macam ni pertembungan ni tanpa contoh tu, dia macam kalau kita cakap tak yang ni equilibrium ni, takut orang salah faham the whole spectrum of macam dia pukul rata kan. Tak ada, yang ni lebih penting. Maknanya padahal contohnya dalam ada bab-bab tertentu tu amat manageable lah. Just istisyarah balik, okay, mak hantar memang okay. Dia sebenarnya manageable thing. Setengah benda yang conceptually macam yang berlaku pertembungan, tak tahu nak bagi contoh apa. Tak tahulah kalau orang kata mak dah pilih dah calon ni untuk kau. Dah kita tahu calon ni amat akan menyusahkan kehidupan. Tu contoh yang macam boleh kita kata okay, there's a big decision to make kan. Sebab ada setengah benda lain tu is almost even kalau kita cakap menyebabkan kita tak dapat attend satu program yang kita rasa penting, tapi along for example berapa minggu dalam setahun tu, dia just affect satu. Contohnya ada setengah benda boleh dibincangkan lagi in the sense of managing life lah. So yang tu quite technical lah. So tapi kalau yang memang masuk prinsip tu, nak cakap apa tadi? Cumanya itulah, sebab kita masih dalam konsep tadi. Sebab konsep tu ialah if you have the desire to make it happen, macam want to achieve this objective ke benda, and you know how certain things is important to you, your desire to manage and make everything possible, jalan selari tu is higher lah kan. Bagi contoh apa contoh ni contoh yang ringan lah bagi student. Ni dah masuk juga managing kan, tapi kita akan masuk soalan tu kedua. Contohnya ada program usrah lah kata-kata disetkan pada malam tersebut. Lepas tu ada study group yang dalam discussion tu pun decide untuk malam yang tersebut juga. Now, setengah orang dia terus accept defeat yang dia terpaksa korban salah satu. Okay, regardless of dia korban mana satu, sama ada dia tak pergi study group, dia pergi usrah, ataupun dia pergi usrah tak pergi study group, the desire untuk manage and make everything dia boleh capai juga in the first place tu is in question lah. Why didn't you try to work out? Kalau tahu je terus bincang awal dengan both parties what is possible to be rearranged apa sebenarnya. Maknanya that's where datang the passion tu. So that passion is one thing. However, with the passion alone, tanpa the ability tu pula, kadang-kadang still cara kita kurang hikmah dan sebagainya lah. Tapi basically in the kalau pada soalan yang pertama tadi, macam nak commit tu, that to aspect tu lah secara umumnya. InsyaAllah. So kita masuk juga tadi dah termasuk juga dengan aspek family, aspek tadi. So soalan yang kedua, ialah macam mana nak balance. Sebab yang bertanya dia cakap macam mana nak balance antara usrah ni dengan komitmen study, komitmen kerja, komitmen family. Okay. Kat sini yang masuk pergi konsep dulu sebelum pergi operation. Conceptually, teranggar pula. Conceptually that's life lah. Jawapan mudah ni. Macam what do you expect? Maknanya adakah anda membayangkan orang lain yang komit dengan satu benda tu sebab dia tak ada benda lain dia nak komit? So it is never like that lah. Senang cerita. Maksudnya that's life. Kita memang ada aspek yang kita kena tunaikan dari segi mencari rezeki yang halal untuk diri kita dan juga family dan sebagainya. Satu. Juga tanggungjawab kita dengan family contohnya untuk menggembirakan mereka, termasuk harapan mereka untuk melihat kita berjaya dan sebagainya lah. Dan sebagainya. So itu semua tanggungjawab kita sebagai Muslim juga. Dan kalau kita menganggap bagi memahami usrah ni juga adalah part of, bila saya kata usrah ni bukan program datang usrah tu lah, tapi maksudnya objektif yang panjang untuk usrah tu batu asas kepada situ. Kalau kita bayang itu pun part of wawasan Islam juga. Then
dia tak ada pemisah antara semua benda ni. Kita nak semua benda ni dalam keadaan yang terjaga. Dia bukan one on top of the other lah. Kalau kita pun kata aku nak cemerlang dalam study ni pun untuk Islam juga, aku bekerja dengan baik ni pun untuk Islam juga. So dia sama macam there shouldn't be any contradiction. Macam nak commit solat kalau nak study. Dia kenapa pula dia manage kan. Unless kalau kita ada persepsi yang macam, tak tahu lah, mungkin setengah orang based on experience, satu benda tu bila dia datang dalam kehidupan kita, dia kacau benda yang lain. Mungkin faktor masa, mungkin faktor masa yang macam before going forward with this, satu, jujur dengan diri sendiri. That's the first very critical thing. Sebab contohnya, kita semua orang ada 24 jam. Kalau kita bayang masa tu ada 24 jam yang sama. Of course ada orang yang sebelum ni dia tak kenal pun, katalah usrah ke program ke benda. Bila benda tu datang, dia akan ambil masa kita dalam 24 jam ni. So obviously it will take something else's punya portion lah. Dan bagi semua orang, dia akan start terasa lah, dia akan ambil masa kita punya study dan revision. Sebab tu dia kata pertembungan tu. Okay. If that happen, sebelum kata kalau if that happen, sebelumnya saya nak soalan yang kena jujur ialah, betul ke benda tu real? Kenapa dia ambil masa study? Kalau memang kita macam waktu yang lain tu semua waktu yang benda-benda yang memang kena buat juga, lepas tu kita study, dan memang ambil waktu study sebab tak ada waktu lain dah, dan kita akan bincang teknikalnya lah. Tapi kalau sebenarnya dalam 24 jam tu yang waktu main game apa semua tu boleh je kurangkan, ganti kat situ. Kenapa kita ganti waktu study tu dulu kan? So kat situ, itu bukan isu antara dua tu, itu isu yang ketiga tu kita tak sebut. Kenapa tak cakap macam mana nak balance dengan main game ataupun kenapa macam meletakkan seolahnya di antara dua tu kan, macam yang game dengan larok ataupun apa-apalah leisure ni macam seolahnya untouchable kan. So that's where first kita jujur dengan diri sendiri lah. If that is the case, tak pun menidakkan ada orang mungkin dia circumstances lain. Now ambil contoh, kalau kita ambil one extreme case, dan ada case macam ni, pelajar IPT lagi dah terpaksa kerja part time sebab family dia memang tak mampu tanggung dia, malah dia yang kena bagi duit sikit-sikit ke family dia dan sebagainya. Ada juga yang macam tu dan juga dah berkahwin pula tu. Then that's real lah. So bagi orang macam tu, dan ada pembincangannya. Tapi saya mengandaikan majoriti yang melihat ni sebenarnya ada lagi, kalau kita tengok dalam 24 jam tu, ya ke macam tu kan. So sebab rasanya even orang yang jaga study dia dan jaga tarbiyah dia ke usrah ke, kadang-kadang ada lagi masa sebenarnya nak main bola apa-apa semua kan. Kenapa pula kita sampai wallahualam, mungkin ada setengah orang jujurnya memang dia study terpaksa, study kelas plus 8 jam revision setiap hari kan. Tak tahulah extreme case ke apa. Tapi mungkin ada bagi orang macam tu, dan it is a valid question. Tapi bagi kebanyakan orang, sebab mungkin saya student engineering, dan mungkin kita akan ada soalan kat sini. Sebab contohnya macam saya tahu ada external factor yang macam ada student architecture yang kadang-kadang dia agak valid dalam konteks constraint dia terpaksa duduk dalam studio berjam-jam sampai ke malam. So it is not fair to pandang dia tu macam orang lain in the sense of the challenges. So kalau kes-kes spesifik macam ni, then kita terpaksa bincang lah technically how to manage. Tapi bagi kebanyakan orang, kena balik soalan awal tadi lah, is it alasan is it dan sebagainya. That's kena jujur dengan diri sendiri lah, insyaAllah. Bagi yang challenges macam tu, it comes to first passion tadi, dan kedua understanding how to prioritize thing lah. Ini termasuk bukan sekadar saya dah letak default, makanya kena prioritikan juga ni dakwah ni, bukan in that technically ada benda yang kena ada benda yang maknanya dia dalam constraint masa yang tertentu, itu kena settle. Ada benda yang kita boleh delay just after that. Contohlah, nak bagi contoh apa contohnya, saya dulu di overseas dalam usrah ni banyak member-member yang jurusan medical.
So bila dia balik, dia ada certain number of years yang kehidupan dia memang tak boleh disamakan dengan orang lain lah. The time constraint apa semua kan. So within that time constraint ataupun within that hectic period of time, mungkin dia kena just strategize apa yang macam dia tak dapat kata masa tu, dia akan terpaksa kata just after that dan sebagainya. So that's how in term of managing priorities tu lah. Sebab teringat masa tanya dengan salah seorang syuyukh tu, kata InsyaAllah kalau kita semua passionate dan memang nak benda ni dan nak jayakan objektif tu sama-sama, ada misi-misi dakwah ni yang sebenarnya dia dicapai dengan amal jama'i, bersama-sama kita collectively, agim tugas dan sebagainya. Ada pula personal, ada pula aspek-aspek yang awak nak faham subjek awak tu, tak ada boleh assignkan orang lain untuk faham bagi pihak awak. You have to spend the time. So that's, kita kena faham setiap orang jugalah. Maknanya ada setengah orang dia memang kena spend lebih banyak masa untuk actually faham apa yang dia belajar, and we have to give that opportunity lah. Dan dia pun kena jujur lah, masa tu dia allocate kat situ lah. Jangan pula setengah tu dah main game pula, so tu dia mengadu pula. So itu semua jujur dengan diri masing-masing based on apa yang kita nak capai in the end. So okay, macam nak manage tu satu. First, dia balik juga kepada kefahaman dan passion kita nak capai apa dalam hidup. Excel dalam study tu one of the juzuk yang untuk untuk apa yang kita nak capai dalam hidup juga. Menjaga hubungan family pun menjaga apa yang kita nak capai hidup juga. Komitmen dengan tarbiyah dan sebagainya pun untuk mencapai apa yang kita nak capai dalam hidup juga, and so on. Menjaga hubungan dengan Allah, solat apa semua pun sama-sama. So all those things, kalau kita nampak in the correct mindset, correct framework, correct big picture, it's not one or the other lah. It's how to manage them properly. Begitulah nak ceritanya. Wallahu alam. So sama dengan cerita. So kalau nak recap, satu, terima hakikat, itulah kehidupan. Maknanya there's no sana je there's no other life. Memang kehidupan kita begitulah. Maknanya dia bukan macam dia bukan structure macam okay, kita cari penghidupan dulu untuk cukup, okay dah cukup duit, baru kita agama pula, lepas tu baru family. Dia bukan macam tu, juzuk kompot macam tu. Dia memang semua berlaku serentak kan. Macam ada ke orang tanya macam ni, nak kahwin ke nak kerja? Dia asal pula dia kan benda tu boleh disusun. So dia begitulah kalau kita nak put in kan. Sebab kadang-kadang kita ni agak interesting. Dalam bab-bab dunia lain boleh je nak fikir manage. Dalam bab agama ni dia tiba-tiba macam pilihan pula. Saya kenapa pula macam tu kan? So it's about managing component of life lah. InsyaAllah. Ada sebelum berjalan ni, ada mungkin komentar kuat-kuat, ada aspek yang memang terlepas pandang totally, ataupun soalan tambahan ataupun juzuk-juzuk yang perlu diperjelaskan, mungkin daripada Muzaid. Kalau isu-isu kefahaman ni dah tak masuk perbincangan lah. Contohnya Ana assume soalan 1 dan 2 ataupun any soalan yang kita bincang ni datang daripada orang yang dah faham betul-betul usaha tu apa lah. Kan? Kalau dia tak faham, tak akan wujud soalan-soalan macam ni kan. Okay. Possibly. Macam mana terfikir possibility, contoh macam mana nak commit dengan usrah ataupun macam nak balance dengan usrah. Yang dia nak sampaikan adalah macam mana nak balance kan. Contohnya macam doktor buat contoh, malam ada liqah dan malam esoknya exam. Faham tak? Yang dia terbayang adalah liqah usrah, bukan usrah secara konsepnya. Okay. Tak, itu just pandangan je lah. So assumptionnya semua orang dah faham lah usrah tu macam mana, baru valid bincang-bincangan ni kan. Betul. Kebanyakan jawapan-jawapan dan apa yang diutarakan ni kepada mereka yang dah have a good understanding of usrah, sistem usrah tu lah. Okay, ke dirasakan perlu diperjelaskan dulu? Maknanya soalan tu tak apa sebab kalau audiensnya target dia memang untuk orang yang dah faham, tak perlu lah. Tu yang tanya tu, kalau memang
tujuan dia memang untuk orang yang dah faham, so tak valid lah no cancel tadi tu. Okay. Kedua, macam mana nak commit dengan macam nak balance, dua benda yang lain lah doktor. Kalau dia nak commit baru datang persoalan macam nak balance lah. Persoalan tu isu tu maksudnya. Maksud kalau dia tak rasa nak commit, dia tak akan muncul persoalan macam nak balance kan. Betul juga. Satu, tak tahulah cara orang frame soalan tu sebenarnya apa maksud dia. Tu satu challenge lah. Tapi kalau kita kata true to the word, maknanya itu yang maksud dia. Macam nak balance tu macam dia dah ada intention dua-dua, cuma dia tak tahu macam balance. Then it implied memang dia nak cuba commit lah. Kecuali kalau ada orang soalan dia tu mau kepada, sebab setengah orang cara dia soal ni macam nak nilai penyoal pula, dia rasa tak boleh commit. So mungkin saat dia tanya macam mana nak balance tu, sebab dia tergambar something yang akan menjustify pandangan. Wallahualam. Tapi kalau kita assume orang kata apa bukan on the surface, apa nama dia, apa word orang maknanya kita take at the surface value apa word orang term kita, maknanya kita anggap apa yang dia tanya tu itulah yang dimaksudkan. Memanglah maksudnya kalau ikut stages pada pandangan mana first ialah from not understanding kenapa ni usrah ni kepada I understand it and I really want to commit to the process. So yang tu yang kita agak skip dalam video ni lah, bagi kalau ada audience yang tak tahu hujung pangkal kita agak skip kat situ. And then when you want to commit, then there akan datang macam-macam soalan kan. But given the reality of this life yang saya rasa sibuk dengan ini, how do I really able to commit? Then macam datang soalan macam nak balance tu, bukan tanpa tu pun dah sibuk semacam aku ni kan, dan sebagainya lah. So in that stages tu maksudnya desire untuk commit tu datang dulu in term of the word lah, and then pondering on how to balance every component of life pula. Biasa logically speaking macam tu lah kot kalau itu soalan ni. Cuma macam konsep pertama yang jujur dengan diri sendiri tu, dia macam masuk juga dalam point macam nak commit. Tak. Kalau contoh macam nak tu datang, kalau dia dah jujur dulu kan, contohnya kita tak nak tu tak boleh ada macam mana nak quote contoh jujur. So tadi konteks jujur dengan di sini tu mau kepada alasan ataupun challenge tu real ke cara dia framing tu. Macam dia kata kalau aku bagi masa ke sini, masa ni terkorban kan. Ya ke? Kenapa tak masa game tu? Contoh jujur tu. Tapi dari segi untuk commit tu rasanya kalau kita kata sebelum tu perlukah aku commit dengan benda ni? Contohnya ada orang kata ada valid reason untuk kata tak perlu commit. Ada ke soalan macam ada ke? Okay. Okay. Tak apa, boleh proceed kan. Okay. So okay, bila dah sebut tadi sebab tadi banyak pasal student, pasal study pasal kerja pula. This is more interesting because kebanyakan audience yang saya biasa menyampai ialah student. Yang mana quite interestingly, regardless of how busy you think you are as a student, you will know that masa kerja tu tendensinya for the most people busy dia lain macam lah. Or at least implication of the busyness. Satu lagi, taking into consideration biasanya masa study tu bujang, masa kerja tu kahwin lah. So the whole life or spectrum tu jadi lain. Not to mention biasa orang ada business kata fail in real business is not the same as fail in your subject. In your subject you just get an F, for example, you have to repeat, but in real business you lose real money
etc. Now, so the implication kepada level of stress dan sebagainya itu lain. Now, dalam konteks the ability sebenarnya balik kepada macam mana seorang tu boleh commit dengan all the various parameters of life tu. Ini mungkin menjawab persoalan kenapa setengah orang mampu commit, setengah orang tak mampu commit. Dan juga mungkin juga boleh menjawab persoalan kenapa ramai orang yang mampu commit di IPT tak mampu commit lepas tu. Kan ni hypothesis lah. Kalau kita plot a graph tu, macam nak kata apa kat sini, ni time lah kot. Contohnya, we plot a line of resistance atau halangan ataupun cabaran ataupun challenges, dan kita plot a line of enabler ataupun benda yang pemboleh kepada kita actually implement what we want to implement. Just so long as enabler tu lebih tinggi daripada challenges, kita actually mampu commit. Lebih tinggi daripada itu, komitmen kita lagi tinggi. So the enabler ni combination of the desire, the ability to manage things, etc. lah. And challenges tu internal, external, semuanya. Kan? Need to put in conceptual terms lah. So secara pukul rata ni, student yang masih bujang dan masih student, the level of challenges dia, obstacle dia agak rendah, relatively speaking. Kecuali kalau kita nak cakap mungkin some exception is kalau kita cakap tu budak-budak architecture contohnya. Sebab tu dengan kefahaman yang sama, contohnya bila challenges dia kat situ, bila kita dapat kefahaman yang lebih daripada situ je, insyaAllah kita boleh commit contohnya. Tapi dengan kefahaman yang sama, kadang-kadang budak architecture belum mampu boleh commit. So that kind of explain kenapa just bagi satu benda yang sama, ada orang boleh, ada orang tak boleh. Itu belum nak consider lagi benda yang dia dapat sebelum tu sebenarnya, sebab we are always a cumulative of what we gain prior, right? So setengah orang dia dah dapat banyak, so kat situ dia bagi lepas je. Setengah orang dia tak pernah dapat apa-apa, so banyaklah yang kena bagi. So we have to be fair as such also. Ada orang buat analogi Swiss lampu kat atas ceiling tu, so kita letak benda naik atas tu, letak benda naik atas tu kan. So kadang-kadang orang tak perasan, bila kita buat something kepada seseorang tu, dia menjadi, kita tak perasan sebenarnya rupanya ada orang lain dah pernah buat kerja sampai dia dah dekat dah Swiss tu. Kita just tambah sikit, tak, dia dapat buka kan. So we have to acknowledge juga, bukan hanya kita yang ada memberi kesan pada seseorang, it's the whole process kan. Dan sebab tu juga bila kita yang pemula contohnya, kita kena tahu lepas ni prosesnya apa pula supaya continuation tu ada. So that explain kenapa kefahaman yang sama, level of keinginan yang sama tu kadang-kadang menyebabkan seorang boleh commit or appear to commit at that particular point, dan setengah orang tak mampu. Bila sampai kepada grad pula, level of obstacle tu naik lah, and continue to rise. Bila bujang menjadi berumah tangga, berkahwin, challenges tu naik. Anak seorang, 2 orang, 3 orang, financial commitment, beli kereta, beli rumah, etc. Ada boss yang macam mana kan, obstacle tu continue to rise. So disebabkan itu, the level of enabler yang sama, kalau dia stagnant, dia boleh commit macam hebat dengan APT, dia mungkin akan kecundang kemudiannya. So that's one reality lah. So apatah lagi kalau contohnya pemilihan yang dalam hidup yang dia buat tu kurang membantu lah. Wife dia memang mencabar kan. Dia saja nak macam mana pengalaman lah cerita-cerita dia. Saya nak menjiwai lah Nabi Nuh ke Nabi Lut ke mengada nak cabaran lebih kan. So dia cari nama aku kan. So wallahualam. So conceptually begitu sekejap kita cakap apa tu. Tu antara benda just now top up dengan soalan tadi. Maksudnya sebab tu perkembangan kita punya enabler tu kena sentiasa ada lah. Maknanya passion kena sentiasa meningkat, kemahuan kita kena sentiasa berkadaran dengan keperluannya dan sebagainya, insyaAllah.
So kat situ yang maksudnya bagi seseorang yang membina seseorang, dia kena realise benda tu. Just kerana dia nampak komik sekarang, kalau kita tak bagi benda yang diperlukan untuk next level kan, dia level ni dia lepas lah. Level lepas tu apa yang kita bagi dia tak cukup kan, contohnya. So that is not preparing them for the next level of life. So itu antara benda yang perlu perhatikan lah, insyaAllah. Apatah lagi memang orang yang nak masuk ke bidang-bidang this is quite interesting topic. Kalau contoh sebab ni bukan pasal dakwah sangat, tapi kalau kita cakap dalam dakwah ada arena-arena yang perlukan orang. Contohnya industri perfilman, contohlah. So kita nak hantar orang, tak adil untuk kita suruh dia pandai-pandai berdikari tanpa dia, sebab kat situ mungkin keperluan dia untuk dia boleh bukan sekadar survive tapi strive dan juga membentuk, mencorak, is far beyond apa yang diperlukan untuk orang yang balik kepada banyak support system keliling Kelantan ni. And so that's among the things yang perlu dibincangkan bila kita bincang pasal dakwah pula lah. Maksudnya how to tally mas'uliyah dan tanggungjawab dengan enabler dia. It's not fair to kita push. Termasuk juga macam setengah orang pergi siasah, pergi bidang-bidang yang memang ada cabarannya yang beyond. Kita dekat luar tu sedap lah duk kata kan, dia duduk dalam filem, dulu masuk filem ingatkan nak menyumbang untuk dakwah, dia masuk politik. Tapi sedap lah cakap sebab kita tak diuji dengan the level of challenges yang sama kan. So we have to be fair there lah. Ada tambahan? Macam ada benda nak tak just maksudnya kita nak salahkan siapa kalau kalau macam tu. Okay, interesting nak salahkan siapa so okay, topik pencarian ni dah keluar sikit daripada Usrah. So kejap lagi kita kena balik pada Usrah balik. Yang tu insyaAllah esok atau siri seterusnya kita akan bincang besar sikit lah kot. So hari ni sebab kok orang tengok ada awal pasal Usrah, tiba-tiba dah ini dah level lain pula kan. Tapi just to touch a bit so dia ada dua sisi. Satu sisi kalau kita as a collective mengassign orang. Satu kalau kita yang membawa assignment tu. Okay. So sebab it's not macam kalau kita yang pergi as assignment, lepas tu kita beli orang tak tolong kita dan kita kena judang, in the end kita juga yang rugi. Kalau kita as a collective tu pun kita juga yang rugi. So there's no point of pointing fingers in that sense. So dia more kepada kalau kita yang membawa tugasan tu, kita sendiri kena with our passion dan kefahaman tu, how to worst case scenario, if no backing whatsoever, I can survive lah. Maknanya that's the mindset yang terpaksa kena ada lah. Bukan kita kata menidakkan keperluan tu, itu tanggungjawab kolektif. Tapi as a personal, I want to succeed in this mission. So I have to think of the worst case scenario lah in that case. Dari konteks kolektif pun kita kena fikir worst case scenario for him juga. Bukan worst case macam tadi lah, macam kita tak buat apa, dia kena pandai, bukan macam tu. Maksudnya worst case scenario of dia perlukan bantuan yang amat-amat, how to give whatever is necessary, at least dia tak kecundang or whatever kan. So that should be both way punya orang kata apa we should discuss on how to fulfill other people's hak atau apa macam kat atas kita ni ada hak orang yang berhak kata kita kan. Macam contohnya isteri ada hak terhadap kita, isteri pula suami ada berhak kepada dia dalam konteks yang tertentu. So we always have to think of apa hak orang terhadap kita. Kalau kita assign dia ke situ, dia berhak apa terhadap kita, daripada kita kan. So we should think that first lah. Biasanya orang suka terbalik kan, macam suami suka bincang, okay, hak aku sebagai suami, isteri kena bagi ni. Isteri pula so in that case dia gaduh je lah kan, sebab dia akan put the blame on siapa yang tak menunaikan hak. Tapi walaupun valid valid untuk kata orang tu tak tunaikan hak dia, but kalau nasi dah jadi bubur, maknanya lose-lose scenario. What's the point? So dia kena fikir macam mana aku nak tunaikan hak umat, macam mana aku nak tunaikan hak tu, dan yang tu pun macam nak tunaikan hak pemimpin dan sebagainya. Then it will be win-win situation insyaAllah. Okay, balik kepada Usrah. Usrah ni basically should be the basis towards all of those lah. Kalau kita cakap antara benda kita skip perbincangan kan. So that's another thing. Biasanya ni bagi orang yang melalui proses ni. Contohnya kalau tadi kita cakap perubahan alam tu menyebabkan satu challenges naik daripada student kepada kerja, daripada bujang kepada kahwin,
Dan biasanya satu yang kita tak sebut tadi, bagi orang yang berkenaan dia akan tahu daripada overseas kepada local, study overseas kepada local. Now, antara usaha yang dibuat ialah biasanya ada daurah khas untuk yang akan BFG ni, balik for good ni, back for good ni, untuk prepare mindset at least. Apa perubahan yang real perubahan yang akan berlaku, how to adapt benda lah, how to go through the changes. Similarly, I think is for those who, kalau kita sebenarnya dah tahu lepas dia grad dia nak pergi masuk ke bidang yang amat-amat mencabar, but that personally saya tak pernah tengok dia berlaku sangat lagi lah. Daurah khas, so mungkin kita tak ada orang pergi pun, ada ke pergi perfilman ke apa, daurah khas masuk industri filem, siasah kau tengok daurah khas untuk ke arena, tak tahu. Tak ada. Wallahualam, tak pernah perasan. Tak tahu lah kalau ada sebab kita tak terlibat kan. Tapi just to point out, that's part of the thing yang should be there as at least orang tu dia akan clear what type of challenges, what reality that there is, and then hence sebab orang dulu selalu kata apa, jalan ni tak dihampang dengan pemandu merah kan. Tapi kita dah kata macam that's, orang tak boleh appreciate lah. So biasanya kalau dalam konteks biasa kita cakap dakwah ni tak dihamparkan dengan weekend yang selalu free. Itu contoh yang agak dekat lah dengan kita. Tapi kalau dalam bidang-bidang ni lebih lagi lah, dakwah ni tak dihampar dengan apa maksudnya, ataupun actually dihamparkan pula dengan godaan lain pula kan. So dia punya hamparan tu, cabaran dia tu beyond yang biasa pula kan. So apakah ayatnya tak tahulah, orang kena fikirlah kan. Tapi they have to have that mental picture lah kan. Okay, jalan ni macam ni pula kan, how to survive ni. So that's the starting point of it, I think. Okay, so sebelum kita kesan dan sebagainya, okay, ada soalan? Nak tambah lah, nak respon lah. Ana suka Dr. punya point yang graph of challenges berubah bila mana kita berubah stage dalam hidup. So benda tu praktikal lah. Instead of kalau biasa nak dengar poin-poin orang adalah maybe masalah iman dan sebagainya. So bila iman yang kus, kita futur. Bagaimana jawapan-jawapan macam tu dia tak membawa solusi sangat. So macam menarik lah contohnya jawapan yang suka. Tapi secara teorinya iman pun memberi kesan tu kan? Betul. Sorry, sementara bateri nak habis. Kalau even masalah iman tu legit pun, tak ada perbincangan yang boleh kita bincang untuk jadikan solusi ataupun action plan untuk overcome masalah iman tu kan? Ada. But that's okay, kat sini kita macam mana bila kita cakap iman sebab iman ni apa okay, ni dah masuk satu ni. Okay, it is a valid discussion sebenarnya, a valid point. Yang sebab kita tak sentuh sangat ni, it is assumed iman dah tak ada masalah. Tapi azati apa settle dia maksudnya. To a certain level, to a certain normal Yazid Bayangkus tu lah. Normal spectrum tu. Maksudnya InsyaAllah seorang tu masih jaga solat 5 waktu, futur-futur pun ada masih baca Quran. Tak tahu ni kalau kita cakap on the reality basis kan ni. Sebab kalau orang yang dah terlalu jauh yang maksudnya maksiat tu dah jadi amat biasa harian ke apa, that is even kita dah tak bincang dalam konteks ni sebab itu dah bukan isu surah tu, itu isu Islam as a core tu. So kita biasa bincang ni, surah ni macam orang tu keislaman je roughly masih terjaga agak baik, cumanya tinggal aspek ini. Sebab tu kita tak masuk sangat kat situ, in the sense that generally speaking kita tak cakap orang yang sebab kadang-kadang orang yang cakap orang futur ke apa ni pun, kita tengok keislaman dia okay. Kita tak cakap, tak menyebabkan ada orang yang dia kecundang dalam konteks keislaman tu.
Tapi that is even a totally different discussion. Kita bukan nak bawa balik dia ke usrah dah tu. Kita nak bawa balik kepada Islam yang syumul tu kan. So that's where bila kita cakap in that context tu, what is on top of that, in a way lah. Karena dia soalan ni tak tahu kalau complicated things lah. Possible ke orang dia lebih beriman dengan usrah berbanding beriman dengan Islam? Dia sounds contradict, tapi contohnya macam apa yang didoktrin tu, bukanlah doktrin, apa yang dididik dari awal tu adalah kepentingan dakwah, tapi maybe dia lack dekat bahagian-bahagian amal fardi. So maybe solat dia lopong-lopong sikit, macam tak jaga sangat, tapi dia fahaman tentang wajib dakwah tu kuat lah. Sekejap, solat lompong tu solat itself ke? Solat berjamaah awal waktu ke? Tapi possible ke betul senario macam tu? Contradict. Lompong tu apa? Maknanya 5 waktu tu? Ke maksudnya lewat sikit? Lewat ke, tak berjemaah ke? Okay. Sebab tu nak quantify bila cakap sebab bila cakap bila cakap menjaga Islam, so tadi kata macam menjaga dakwah, menjaga Islam. So in a way menjaga macam mana cakap to the, ni bukan nak promote benda ni jangan salah faham, tapi bila kita cakap dia dah lompong menjaga Islam, kadang-kadang kita cakap dalam benchmark menjaga Islam as per semua sunat muakkad ke apa dia buat. Okay. Sebab takut orang salah faham pula macam, sebab kalau kita cakap statement tadi je jaga dakwah tapi tak jaga Islam, maksudnya is it sampai sampai apa contohnya, solat dah ditinggal, apa yang terang-terang berpegang dengan lelaki perempuan, apa macam yang tu. So kalau macam tu that is, I would say ada salah faham yang besar lah. Maksudnya if dia boleh claim dia jaga dakwah, tapi dakwah apa tu maknanya fundamentally. Tapi kalau kita nak cakap pasal, sebab yang tu dia dah macam jadi macam Yazid Wayangkus ke benda pula cerita ni, macam dah solat bukan berjamaah di waktu dan semuanya, tapi tak, tanggungjawab kepada Allah tu selesai in a way, in a sense. So tu nak quantify soalan tu. Yang macam tu ke maksudnya, ke memang yang tak jaga Islam lah, yang kita ni dah tak jaga Islam ni, tak jaga senang cerita macam amal fardi yang biasanya level ni dijaga, dah tak berapa dijaga. Tapi beriman dengan usrah tu still beriman. Macam usrah rajin datang lah, benda-benda sunat ni macam malas. Rasa possible senario tu kan? Possible dan boleh kata banyak. Okay, ni mungkin nak relate terus dengan soalan yang lepas ni. Berkesan ke usrah ni? Kat situ kena advice, sebab if we outline the objective of a certain process is to excel in a certain juzuk yang tertentu dan bukan syumul, that they actually fulfill that juzui punya objektif, dia capai objektif dia, tapi sebenarnya ada problem kat objektif dia. Faham. Sebab kalau from the claim of Hassan Banna, kalau kita cakap usrah dalam konteks tu, dia bukan hanya dia menekankan kesyumulan apa semua tu awal, dan benda tu sepatutnya settle. Malah dia kata tanggungjawab kita untuk 10 muasafat dengan 10 sifat tu is your personal obligation. So termasuk kat situ salimul akidah, sahihul ibadah tu, matinul khuluq apa benda. So it is, if someone accept to that level, susah kita nak cakap dia boleh jadi case macam tu. At least in term of effort yang dibagikan. Bukan hasil cabaran semasa tu satu hal, tapi maknanya in term of dia cuba. Tapi kalau orang yang macam lack of trying, okay. Dan kat sini ada soalan, macam mana usrah tu membentuk jundi, which is interesting question dalam konteks jundi tu apa and such lah. Kita tak cover in detail kat sini, tapi
suffice to say, tak tahu lah nak kata suffice tu, tapi in short kita kata okay, dakwah Islam ni perlukan in the end jundi-jundi yang power, yang complete untuk memperjuangkannya regardless of the challenges at that time. Okay. And then sebab tu prosesnya ada in a certain way. Okay. Kat sini yang agak interesting dalam konteks kita dalam konteks kita yang alhamdulillah semua alhamdulillah kita tak diuji dengan banyak benda in relative or comparison with some other parts of the world or some other time, kan. Yang menyebabkan this is real talk lah, real apa kata, sebab ada punya sembang ada memang cakap macam ni, dia kata Ana still tak nampak kenapa perlu sangat mak surat ni tiap-tiap hari. Is it affecting my performance exactly? Contoh, do you think that question is valid? Sebab kalau kita terlepas, adakah performance kita ada apa ke? Okay je performance kan? Sebab kita tak nampak kan? So dekat situ yang jadi, if that statement is accept to be valid, maksudnya tak ada pun effect. So bagi personal, dia takkan rasa benda tu as important. Of course kalau solat 5 waktu semua tu settle lah, tapi ni maknanya kita kata that level kan. Dia takkan nampak as important as mungkin kalau kita kawan dan kawan yang dakwah tu lah, skill apa semua tu kan, sebab that can affect our performance in dakwah. Now dekat situ yang quite interesting, bila Al-Banna gariskan kenapa dia perlukan semua benda tu, kalau kita baca risalah-risalah dia, sebab dia expect dakwah ni fasa by fasa challenges dia will not be stay the same, and you can only appreciate certain benda yang kita di expect untuk buat sekarang until the end. Itu untuk preparation kita untuk fasa depan. Only then will you appreciate, sebab tadi kita talikan dua benda yang berlaku sekarang. Kita tak kata benda ni effect tak kalau masa depan akan ada cabaran itu, then baru dia come into picture. Oh, penting juga lah kalau macam tu. So that is where macam kalau kita baca surah apa yang second tu, wahai orang berselimut tu, kum fa'anzir kan. Bukan. Ya muzammil kumila ila qalila tu. Kenapa akan ada benda yang berat datang kemudian, maknanya that is for something heavier that will come next, in a way kalau kita konteks ayat tu kan. So it is what to come lah, it's preparation for what to come. So from that perspective, I think quite interesting lah dalam konteks Malaysia ni. We are still in a situation where agak mudah untuk justify setengah-setengah amal fardi tu tak kritikal sangat untuk perform dakwah, because realitinya macam tu, realitinya in a way lah, maknanya you don't need that aspect untuk boleh perform as da'i yang actually ada hasil dakwah. However, kita kalau kita stay macam tu, kita tak prepare for what, na'udzubillah lah, sebab kalau kita tengok mana-mana tempat lain pun yang sedang menghadapi cabaran tentu, dia sebenarnya ada tempat tu yang ada ketika sebelum tu tak terbayang akan ada cabaran tu. So kita tak minta, na'udzubillah, but in term of preparing for worst case scenario whatever, that's where all those things comes in lah, in a way. So tu nak cakap, dia jadi quite interesting discussion this topic, sebab kalau kita nak justify with what we need to do now as a da'i, memang dia, kalau kita tengok siapa-siapa justify pun, kita kadang-kadang macam rationally dia tak nampak lah. So orang boleh cakap lah, dengan ni keberkatan Allah dapat ni, tapi saya boleh je dapat dah, maknanya berkat lah kan. Macam it is always macam, it's not a solid argument to me lah, at least. Tapi kalau kita pergi long term tu, at that time, maknanya that kind of apa-apa yang sahabat kita dah lalui ataupun para sahabat dulu lalui, yang mana berhadapan dengan benda tu is only memang Allah bantu hati je yang you can be istiqamah. Maknanya kalau kita ambil contoh sahabat yang beyond whatever we hope, takkan diuji dengan benda tu lah. But at that point, it's no longer cakap boleh kelentong orang boleh cakap, it's no longer skill anymore. It's really sejauh mana Allah memang
kuatkan hati dan sebagainya. Yang so that is where all those comes in lah. Kalau kita cakap tu. Betul tak? Setuju. So that is where yang interestingnya adalah adakah kita beriman cabaran tu mungkin boleh jadi kat kita. Sebab I don't think kita actually no, Malaysia insyaAllah selamanya okey. Kita harap kita memang doa macam tu, tapi it is in the sense of dia sama macam fakta. Kita terima fakta. Boleh tak kita mati yang muda? Boleh. Tapi insyaAllah insyaAllah dia macam tu. Sebab tu level of preparation kita untuk mati esok tu tak serius. Sama lah, is the same thing. Sebab the level of it is possible benda tu jadi tu is not really tu. So that's the thing lah. Kita cakap ni pun belum tentu lepas ni betul lah, possible betul esok. InsyaAllah lama lagi we acknowledge the fact but we don't feel it lah macam tu kan. So dia sama, selagi kita tak feel benda tu possible untuk diuji macam tu dan sebagainya, that's the challenge lah. Adakah amalan-amalan sunat yang macam mana nak cakap, kan mutabaah amal ni kan dibuat berdasarkan, contohnya pertama soalan dia mana datang mutabaah ni, macam kenapa dispesifikkan amalan-amalan sunat yang ni untuk kita buat. So mestilah ada justifikasi dia kan. Contoh macam doktor kata untuk contohnya untuk face cabaran-cabaran masa depan kan. Tapi macam masa Al-Banna buat benda tu kan, apa yang diorang hadap cabaran yang real dengan konteks kat Mesir waktu tu, dengan baru wujud post colonialism dan sebagainya kan. Lepas tu kalau konteks sekarang yang nampaknya macam tak sama dengan yang tu, adakah boleh dilonggarkan ke ni dirombak ke? For us dirombak ke rasa worldwide pun macam tu? Worldwide tak sure lah, sebab beza-beza kan cabaran. Kalau kat Malaysia specifically ke, ataupun ya specifically yang semua orang dari Islam. Okay. Kalau start dengan tu that's the fallacy lah kot. If we think we develop people for UIA, contohnya kalau kau tak UIA lah. Sebab we actually develop for not just for UIA, for Malaysia and for the world. Kalau kita memang nak target situ kan. So bagi yang pegang maratib apa semua tu, you really prepare for that ke? Tak tu lepas kita mati tu. So okay lah kita sempat sampai sini je kan. So tak payah prepare jauh-jauh sangat kan. Tak tahu lah. That's one thing. Second, even kalau kita balik pada zaman Hassan Banna, yes, it is not the same kalau kita kata zaman negeri Islam masih terjajah dengan merdeka. However, the challenges yang kita biasa dengar pasal penjara apa semua tu, it comes after a certain period. Dia bukan awal-awal tu kan. Dia bila dakwah tu dah jadi threat, then it is treated differently. In a way lah, maksudnya kalau kita tengok sirah pun, bagaimana Rasulullah SAW tu dihandle tu agak berbeza with the level of threat it has become. Daripada mula boleh just attack personal je, dia ni gila apa semua tu, kemudian tu dah tak cukup tu, kita kena seksa semua orang, sampai pula semua orang semua kan. So it escalate, and kalau kita faham the level of challenge pun, daripada leader kita kena tohmah, sampai kita sendiri kena, sampai anak kita sendiri tak ada makanan. That's a escalation yang jauh tu. Setengah orang tak apa, aku terseksa, tapi tengok anak aku lain macam tu. So kalau kita tahu Formula 1 dan sebagainya. So macam tu pun banyak amal apa, the understanding of what comes next tu, memahami sunnatullah dan sebagainya tu, it always to prepare for whatever needed be lah. Maksudnya dia bukan, kita bukan, kalau dari mindsetnya kita bukan reaktif lah. Maksudnya dah jadi baru okay. Semua baca that's not, sebab dia kena jadi, that is us before. Dia bukan just apa yang kita buat kan, that becomes yourself. Itu satu sisi. Satu sisi lagi sebenarnya ada benda yang memang, sebab kalau kita cakap pasal it doesn't need a big
tekanan cengkaman macam tu. Contohnya kalau kita cakap pasal maksurat lah, contohnya doa-doa yang dalam tu meminta penting for everything from our own heart yang mungkin deviate kepada orang yang dengki ke apa semua tu. So it doesn't need to be macam tiba-tiba kita terbayang macam colonial power ke apa. Kadang-kadang ada seorang yang tak puas hati pun dah cukup untuk send something to harm ke benda. So banyak benda tu it's not just bila kita cakap besar tu just besar to the whole movement. Tapi kadang-kadang besar pada kita, besar pada seorang tu kan. Sebab dalam keadaan sekarang pun ada orang-orang tertentu yang diuji lebih berat daripada kita. Dalam keadaan semuanya kita tak perasan benda tu. Kan? So it have to be look at all angle jugalah. Kan? Okay. Menarik. Allah Alam. So kat situ now to wrap things up. So pukul 12, hampir pukul 12 ni. Macam mana Usrah tu membentuk jadi jundi? So kita Nombor 3 dah jawab dah tak? Yang mana? Berkesan ke so kat sini in short, conceptually the design of the process to achieve the quality of the person, ni bahasa campur-campur pula ni, design susah nak cakap bahasa Melayu, tapi design proses tu untuk menghasilkan jundi-jundi yang level macam tu berkesan ke tak? Secara konsepnya terbukti dalam kita belajar daripada sejarah Usrah ni sendirilah. Maknanya it has shown that it has the potential untuk melahirkan jundi-jundi begitu worldwide over. Kalau kita bukan hanya di satu negara, di Mesir ke apa, banyak negara lah, tak kisahlah di Gaza ke di mana ke, contohnya banyak, tinggal kita tahu tak tahu. However, berkesan ke Usrah ni, apa yang memberi kesan kepada Usrah tu at the first place? Konteks soalannya ataupun doktor sendiri. Okay, sebab tadi kita cakap konsep ni kan. Sebab tadi assumption adalah soalan ni macam, sebab dia kata tengok kat pakcik-pakcik tu, berkesan macam dia ada persepsi yang macam tu lah. On reality, tengok orang yang pernah ikut lama macam tu je. Contoh lah. Tu assumption peribadian soalan tu datang dari mana? Maksudnya sebab macam kalau dia faham Usrah tu untuk jadikan orang baik, so bila dia tengok pakcik-pakcik tak berakhlak baik, contoh lah, so dia rasa Usrah tak berkesan. So soalan dia macam doktor kata lah. Tapi bila ada baca soalan ni, terbayang berkesan ke Usrah tu in the sense of berkesan ke Usrah ni untuk jadikan dunia ni tanpa fitnah. Adakah Usrah tu to the ultimate goal lah. So berkesan kepada apa? Kalau berkesan jadi baik, bolehlah kita bincang kat situ. Kalau macam tu kita kena stagekan kesan apa yang nak dilinkkan tu lah. Kalau Usrah ni berkesan ke tak dia baik, yang itu tak termasuk sebenarnya dalam skop asal kita bincang sebab kita kata Usrah tu bukan just untuk orang jadi baik. Tapi kalau katalah untuk Usrah ni, sebab rasa soalan dia tak apalah. Kalau untuk Usrah baik, kita kata banyak je contoh. Untuk contoh yang tu banyak lah. Tapi dia jadi macam tu contoh konsep lah. Sebab kalau nak cakap contoh operasi, sebab dia ada soalan balas. So yang tak jadi tu macam mana? Yang tak apa jadi tu macam mana? So that's tu dah jadi cerita operasi. Maksudnya kenapa setengah proses yang didesign in a certain way tak fulfill its potential. Tu biasanya isu operasi, kelemahan operator dan sebagainya. But before going to there, kita cakap pasal konsep dulu. Kalau konsep ni untuk membina jundi pun kita dah cakap tadi, dia dah tuntut bukti di Mesir dan worldwide basically, bolehnya lahir jundi-jundi yang ready berkorban untuk agama ni, whatever comes in their way. Kalau kita cakap from there, boleh tak nak actually to the ultimate aim of dunia ni semua tak ada lagi fitnah, Ustaziatul Alam or whatever word yang biasa kita guna. From that perspective, basically dia jadi macam soalan basicnya ialah satu, adakah kita yakin bahawa metodologi Rasulullah SAW tu secara konsepnya is leading towards the actual that the same goal? It is macam mana the strategy, the methodology tu memang boleh sampai. Kita pun tak convince apa yang Nabi sistem yang Nabi tinggalkan tu boleh ke situ. That's one question. Second, do you actually convince from
apa yang Nabi buat tu, the extract is in a way salah satu elemen dia ialah sistem usrah tu sendiri. Sebab dia soalan yang berbeza. Setengah orang yang kalau dia even dia meragui metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam, that's even more fundamental lah. Macam kata mungkin Nabi pun tak pandai strategi, na'udzubillah min zalik. Itu that's more fundamental. Tapi even orang yang terima, okay, metodologi Nabi tu memang insya-Allah sepatutnya boleh sampai, kalau taklah kerana ada failure of operation ke benda yang dah jatuh tu. But that comes the next question where tak semua orang akan agree cara Nabi tu, penterjemahan dia dalam realiti sekarang ataupun operasi sekarang ialah usrah ke benda. So that question kita tak actually specify kat sini, sebab kita assume dua benda tu dah terjawab. Based on that assumption. Sebab kalau ada yang tak terjawab, dia kena tanyalah dan kita kena bincang on that. Tapi assuming dia dah settle dua benda tu, then that's the way lah. Maksudnya kalau dia terima dua-dua statement tu, sebab dia kata metodologinya, tapi usrah ni dia hanya salah satu elemen, which is jundi tu. Sebab jundi sahaja tanpa the whole system of perancangan, of kiadah, of benda semua tu, sebab dia ada kalau dalam terkena ada juga tajuk kiadah wa jundiyah dan sebagainya. So the whole system of bagaimana gerakan Islam tu semuanya, dan apa kerja dia, apa semua tu, that's semua tu kena settle. Jundi tu salah satu elemen je. Sebab kalau kata kita siapkan askar je, dia sebab kita kata dia tu elemen yang kena ada, bukannya satu-satu elemen yang kena ada. Macam tu lah. So konteks dia berkesan ke usrah membina jundi ke? So tak tahu, sebab ni jangan ambil soalan, sebab soalan ni macam tu. Berkesan ke usrah ni. Tapi personally rasanya soalan tu dia boleh tengok kat depan dia. Sebab kat Malaysia ni ada orang dah ikut usrah puluhan tahun. So dia kata berkesan ke? So kat situ okay, tak tahulah apa yang dia pandang. Sebab setengah orang quite interesting dalam banyaknya soalan ni, ada yang memang very specific dia cakap that based on personal experience. Kebetulan dalam family dia ada fail example. Contoh kan, aku ni anak macam tu lah. Dia kata, so that becomes hujah bagi dia untuk kata something lah. So itu dah jadi macam cerita sampling ke apa benda. Maksudnya how do you justify conclude certain things based on certain sample dan sebagainya. Dan kat situ banyak isu operasi dia sebenarnya. Operasi memang tak dapat dinafikan. Worldwide pun orang yang ikut sistem tu, kenapa tak semua jadi? Kalau kita nak cakap macam tu lah, kenapa tak semua jadi? Kenapa jumlah yang jadi tu dengan jumlah yang tak berapa jadi tu, ratio dia macam mana? That's more of how as isu operasi lah. Macam mana nak bagi operasi tu seperti mana potensi yang konsep tu boleh capai. Tu aspek. Tapi secara konsepnya macam kita cakap tadi lah. So kat situ yang datang kita faham jundi tu untuk apa. Sebab the whole system tu kalau kita faham the whole system tu, it does require jundi. It is not sufficient. Kecuali kalau orang kata tak volunteer je pun cukup. Fundamentally I think it's hard to justify such assertion lah kalau kita faham sunnatullah dan sebagainya. So gitu. So itu kalau nak link kepada objektif yang besar lah. Wallahualam. So isu operasi ni panjang lah ceritanya. Dan kat sini pun jadi interesting sebab setengah orang pun dia tanya based on pengalaman peribadi. Aku ikut surah ni pun so that's where kat situ mungkin kita kena ada sesi yang lain lah kot, untuk sebab kita dah pukul 12 untuk aspek operasi saja within orang. Tapi yang kalau aspek operasi ni dia kena dah orang yang on the same page on the concept lah. Kalau tak dia jadi pening, sebab kalau orang tak terima certain konsep, lepas tu dia bagi contoh soalan operasi. Soal operasi ni mau kepada kita dah terima, okay, konsep dia semua agree upon, kenapa jadi macam ni? Tapi kalau orang tak terima benda ni, dia masuk bincang, dia totally haywire lah kan. So dia sama macam apa kalau orang yang terima hukum mahkamah yang Allah tetapkan, cuma dia nak bincang operasi, dengan ada orang tak terima pun, lepas tu dia bincang juga operasi tu, memang lah. So tak dia konsep tu kena on the same page dahulu. Wallahualam. So ada ada persoalan tambahan, komentar secara umum.
Tadi kan. Oh, nombor 4 tu doktor dah jawab Macam mana bentuk jundi? Oh, okey. Secara umumnya, sebab kalau kita faham, okey, jundi tu apa? Kat sini is quite interesting dan konteks kefahaman nusrah juga. If you understand sistem tu nak bina jundi, kita tak akan accept sistem tu jadi majlis ilmu sahaja. Because majlis ilmu sahaja by design does not create jundi. Sebab it's not, jundi tu it can trigger a certain intention untuk jadi jundi. Kalau majlis ilmu kefahaman, oh aku nak jadi jundi, but the system itself, ilmu saja tak membentuk orang tu terlatih komitmennya, terlatih disiplinnya dan sebagainya. So it comes with certain process. So sebab tu wasilah, tarbiyah apa semua tu, itu pun ada satu spesifik perbincangan macam mana setiap wasilah tu membentuk juzuk-juzuk jundi tertentu dalam aspek disiplin-disiplin dan komitmen-komitmen tertentu. Macam mana deal dengan kiadah, macam mana dalam isu keuzuran, macam mana dalam kat situ kan semuanya. Kalau isu operasi pun kat mana contohnya apa? Pembincangan pasal macam mana nak mengamati kisah burung hudhud dengan Nabi Sulaiman dalam konteks operasi amal jama'i dan sebagainya. So dia masuk dalam konteks itulah pelatihan-pelatihan dan disiplin yang dia expect dan sebagainya. So itu by design dia memang satu sistem yang sepatutnya melatih elemen-elemen kejundian lah. So macam mana ni, mungkin soalan ni dah macam mana, dah how dia akan trigger kepada different discussion lah kot pada waktu yang lain. So kau nak cerita how tu, tapi conceptually dia actually prepare the set platform untuk dapat kefahaman yang membina intention dan juga latihan amali real awal komitmen dan disiplin jundi ya. Berdasarkan tahap-tahapnya. Macam tu lah. Menarik lah. Okay. Okay, ada apa-apa ni? Tadi ke? So insyaAllah, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, sejam lebih juga tak ingat dah berapa lama ni. So sejam setengah Okay, terima kasih banyak, jazakallah khairan katsira buat Huzail yang bersama kita pada hari ini. Mungkin tak tahulah next time kalau ada topik yang mungkin, sebab berdasarkan pembincangan dalam masalah tertentu apa, kok ada topik yang quite interesting to discuss. Boleh juga kita buat sesi hard talk bukan hard talk, Q&A ataupun more kepada wacana lah kot, in a way wacana berdua. InsyaAllah. So itu antara benda yang boleh di-consider lah. Dan juga so hari ni topik kita berkisar kepada usrah, which is tend to be, bagi kebanyakan orang dia merujuk kepada satu benda yang agak kecil lah in the sense operasi wise. Kalau kita tak, walaupun terkait tadi dengan gagasan yang besar dan sebagainya, tu part of the linkage, tapi mungkin di hari lain kalau kita berkesempatan boleh juga kita ada di topik-topik yang besar juga kalau kita nak kan. Kenapa gagasan ni macam tu, macam mana yang di set up operasi macam tu untuk gagasan macam tu sesuai ke tak sekarang, or whatever the topic is, quite interesting, kita boleh bincangkan insyaAllah. Wallahu alam. So jazakumullah khairan katsira kepada yang terlibat hari ni, Huzail dan juga sesiapa yang menonton lah, insyaAllah. Kita tangguhkan sesi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, jazakumullah khairan katsira buat yang menonton, harapnya bermanfaat. Dan sebarang persoalan yang tak terjawab ataupun sebarang komentar boleh diajukan insyaAllah untuk kami melihatlah apa-apa yang seterusnya mungkin yang sewajarnya dibincangkan untuk manfaat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.